Assalamualaikum dan salam syurga sayang, bersama saya Al-Fairis Jumurin. Tumpuan berita, syarikat Tayo Yuden merancang untuk melabur sebanyak 4.1 bilion ringgit di atas tanah seluas 70 ekar di Samajaya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata kerja-kerja pembinaan untuk fasa 1 telah dimulakan tahun lepas dan dijangka siap menjelang 2023. Menurutnya, syarikat itu dijangka mengambil 2,000 pekerja tambahan pada 2023 untuk operasi fasa 1. Menjelas dalam satu kenyataan pada Sabtu, beliau berkata ketika ini syarikat itu menggaji seramai 5,300 pekerja di mana 98% adalah warga tempatan. Terdahulu, Dato' Amar Awang Tengah telah menerima kunjungan hormat daripada Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tayo Yuden Sarawak, Sdn Berhad Yoshio Akimoto di pejabatnya di Wisma Sumber Alam pada Jumaat. Yoshio akan meninggalkan Sarawak untuk menyandang jawatan Pengarah Urusan Tayo Yuden Changzhou di China. Mengulas lanjut, Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan mengucapkan terima kasih kepada Tayo Yuden di atas keyakinan mereka terhadap kepimpinan Kerajaan Sarawak. Katanya sepanjang berkhidmat di Sarawak, Yoshio telah berjaya meningkatkan pelaburan dan pembesaran Tayo Yuden di Samajaya. Dato' Amar Awang Tengah juga memberi jaminan kepada Tayo Yuden bahawa Kerajaan Sarawak akan menyediakan semua bantuan yang diperlukan untuk memastikan pelan pembesaran baharu itu akan disiapkan seperti yang dijadualkan. Tayo Yuden telah beroperasi di Samajaya sejak tahun 1996. Laporan seterusnya, Rumpun Silat Sarawak RSS Wilayah Miri diharap terus bersatu padu dan bekerjasama dalam dunia persilatan bagi memastikan kejayaan dapat terus dicapai. Menteri Muda Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan II merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambir, Dr. Ipin Lamat berkata beliau akan terus memberikan sokongan kepada RSS Miri ini. Bercakap semasa program bersama Rumpun Silat Sarawak di Restoran Kampungku pada Jumaat, beliau yang juga penaung RSS Wilayah Miri turut memuji kejayaan sepanjang penubuhan RSS sehingga kini. Dalam pada itu, Dr. Ipin juga berkesempatan merakamkan ucapan tahniah kepada mereka atas kejayaan yang berjaya diraih itu. Tambahnya, beliau akan memperuntukkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM20,000 kepada persatuan tersebut. Selanjutnya, mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datuk Amar Datin Patinggi Jamilah Anu menyerahkan tugas Ketua Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Tanjung Datuk kepada Adun yang baru Azizul Anwar Adenan dalam satu majlis di Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu pada Jumaat. Datuk Amar Jamilah menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua jentera parti dari Badan Induk, Wanita dan Pemuda yang telah bekerja keras semasa pilihan raya negeri Sarawak ke-12 yang lepas dalam memastikan Tanjung Datuk kekal menjadi kubu kuat PBB. Beliau juga menyeru semua pihak meneruskan sokongan padu kepada Azizul seperti yang telah diberikan kepadanya selama ini. Ujarnya beliau akan terus memberi sokongan melalui badan bukan kerajaan NGO dalam usaha menjaga kebajikan penduduk di Tanjung Datuk seperti sebelum ini. Terdahulu semasa mempengerusikan mesyuarat PBB cawangan Tanjung Datuk, Azizul turut berterima kasih kepada ahli-ahli PBB N3 Tanjung Datuk termasuk pengundi-pengundi di zon Sematan, Lundu dan Sampadi yang sentiasa memberi sokongan padu kepada beliau dan bersama memajukan kawasan itu seiring dengan misi kerajaan mencapai negeri maju menjelang tahun 2030. Perkembangan di Miri, seramai 50 peserta telah menyertai kongsi fatai Breeze Walk 3.0 anjuran Laksarana Miri sempena sambutan Tahun Baru Cina 2022. Menerusi pengerusi pengelola Azlan Ramli, aktiviti tahunan itu bertujuan merapatkan hubungan silaturahim di antara ahli-ahli Laksarana Miri dan masyarakat setempat dari pelbagai kaum yang turut serta. Ketika ditemui pada Ahad, beliau menambah program itu juga bertujuan memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Program itu dimulakan dari Pustaka Miri melalui bangunan Dewan Suara Miri, Landmark Sayangi Miri Jalan Kingsway, Wireless Walk dan seterusnya balik ke Pustaka Miri. Dalam pada itu, Laksarana Miri turut memberi sokongan kepada aktiviti pertandingan fotografi Sayangi Miri Tahun Baru Cina 2022 yang dianjurkan Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJA. Setiap peserta perlu mengambil gambar suasana perayaan di sepanjang perjalanan untuk membantu mempromosikan suasana Tahun Baru Cina 2022 di sekitar Bandaraya Miri. Peserta hanya perlu menghantar gambar penyertaan melalui email berserta maklumat peribadi dan slogan ke nsja.miri@gmail.com dengan tarikh tutup pada 18 Februari 2022. Seterusnya, varian Omicron kini telah menggantikan varian Delta sebagai varian COVID-19 yang merebak secara dominan di Sarawak.
Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira berkata, kadar pengesanan varian Omicron telah mencapai 78% daripada data pemerhatian kes positif yang telah dijalankan dari 3 hingga 26 Januari tahun ini. Beliau mendedahkan perkara tersebut dalam laporan terbarunya kepada Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Uga Embas pada Ahad. Tambah Profesor Dr. David, kes Omicron dikesan menerusi sampel yang diambil dari Kuching, Samarahan, Sibu, Kapit, Mukah dan Miri yang mana ia dipercayai berlaku melalui penularan komuniti. Justru beliau yang juga ahli kumpulan penasihat vaksin COVID-19 Sarawak, SCOVAC, menyeru agar semua masyarakat mendapatkan dos penggalak dengan segera. Ini kerana jelasnya kajian menunjukkan bahawa dos penggalak diyakini dapat meningkatkan tahap antibodi untuk melawan jangkitan varian Omicron. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Ahad memaklumkan sebanyak 58 kes positif baru COVID-19 telah dilaporkan di 8 daerah di Sarawak. Ia menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini meningkat sebanyak 253,003 kes. Daerah-daerah yang dikesan adalah seperti yang berikut. Selain itu, 10 kompaun telah dikeluarkan oleh PDRM di daerah Kuching atas kesalahan gagal mengimbas QR kod MySejahtera serta mencatat kehadiran sebelum memasuki premis menjadikan jumlah keseluruhan kompaun yang direkodkan sebanyak 13,167 setakat ini. Beralih ke perkembangan sukan, sebagai persiapan menghadapi Liga Sukan Touch Kebangsaan NTL 2022 yang akan berlangsung di Equestrian Park Putrajaya pada 26 hingga 27 Februari ini, Pasukan Sukan Touch Sarawak kembali memfokuskan kepada pembentukan pasukan. Presiden Persatuan Sukan Touch Sarawak STA Hafiz Rashman Drahman memberitahu sesi latihan telah bermula pada Ahad lepas dari jam 8 pagi sehingga 10 pagi di Padang D, Kompleks Sukan Negeri Sarawak. Katanya persiapan pembentukan pasukan untuk kejohanan tersebut sedikit tergendala ekoran pandemik COVID-19. Justru katanya latihan yang diadakan akan menjadi medan untuk membentuk sebuah pasukan yang mantap dengan fokus diberikan terhadap memperkemaskan segenap posisi yang ada. NTL 2022 akan mempertandingkan beberapa kategori iaitu terbuka lelaki dan wanita 30 tahun, terbuka lelaki dan wanita 40 tahun, campuran dan lelaki 50 tahun. Sarawak bagaimanapun hanya akan bertanding dalam kategori campuran sahaja. Sekian edisi tengah hari bersama saya Alfairez Jemurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.